Assalamualaikum. Semoga semua anak-anak dan ahli keluarga berada dalam keadaan sihat. Terima kasih menonton video yang disediakan kali ini. Kita akan terus memahami subtopik bahagian akidah, iaitu utusan yang mulia. Semoga video ini membantu anak-anak untuk belajar dari rumah. Teruskan belajar walaupun anda berada di rumah. Tonton video sehingga akhirnya. Semoga mendapat manfaat dari usaha kecil ini. Teruskan menonton. Apa khabar semuanya? Semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kita pasti tahu bahawa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Allah mengutus para nabi dan rasul agar mengajarkan kepada kita cara beribadah kepadanya. Anak-anak, tahukah kalian perbezaan nabi dan rasul? Ayat ini menunjukkan bahawa Rasul berbeza dengan Nabi. Nabi adalah seseorang yang Allah berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan wajib mengikuti syariat tersebut. Di antara contohnya adalah Nabi Harun alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang diutus untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun tidak menerima syariat baru dari Allah. Beliau hanya meneruskan apa yang Nabi Musa AS bawa kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul adalah seorang yang Allah berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru kepada kaum yang diperintahkan Allah. Contohnya, Nabi Isa AS diutuskan kepada Bani Israel, membawa syariat baru untuk menyempurnakan Taurat. Sekian sahaja, semoga memberi manfaat kepada semua. Sebelum Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah mengutuskan para rasul-rasul pada tiap-tiap umat. Ajaran atau syariat rasul ini berbeza-beza dan hanya ditujukan khusus kepada umatnya sahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutuskan untuk seluruh umat manusia. Syariatnya menyempurnakan ajaran para rasul terdahulu. Apakah maksud nabi dan rasul? Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Manakala maksud rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Semua inti ajaran Nabi dan Rasul adalah tauhid ataupun mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berdakwah, seorang rasul berperanan sebagai basyir ataupun pembawa berita gembira dan juga nazir, pemberi peringatan. Seterusnya kita lihat apakah hukum beriman dengan Rasul dan apakah dalilnya. Hukum beriman dengan Rasul adalah wajib kepada setiap Muslim. Beriman kepada Rasul adalah satu daripada rukun Islam. Apabila seseorang meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Esa, maka secara tidak langsung wajib untuk ia meyakini bahawa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu
Aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 136. Dalam Islam, kita wajib mengimani 25 Nabi dan Rasul. Sebagai manusia yang terpilih, para Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka senantiasa menjalankan perintah dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita lihat dan cuba kita ingat nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Beriman kepada Rasul bukan sekadar percaya, tetapi yakin dan mengamalkan apa yang disampaikan dari Rasul tersebut. Rasul diutuskan oleh Allah sebagai wakilnya kepada manusia untuk mengajak, menyeru dan memimpin supaya Allah disembah, dibesarkan dan diagungkan. Apa peranan Rasul? Seterusnya kita lihat kepada peranan Rasul. Peranan yang pertama, Rasul berperanan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua manusia. Yang kedua, Rasul membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah. Ketiga, menjelaskan cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mendidik manusia berakhlak mulia. Yang kelima, mengajarkan cara beribadah yang sempurna kepada manusia. Dan yang terakhir, yang keenam, menjadi contoh teladan kepada manusia. Anak-anak, walaupun kita tidak hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi bertemu dengan baginda, kita tetap beruntung kerana beriman kepadanya. Justru buktikan kecintaan kepada baginda dengan mengamalkan sunnah yang ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah sesiapa yang pernah melihat wajah baginda dan kemudian beriman dengannya. Lalu baginda mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali, bahawa beruntunglah orang yang tidak pernah melihat wajahnya tetapi tetap beriman kepada baginda. Seterusnya, kita akan lihat kepentingan beriman kepada Rasul. Seterusnya kita lihat kepentingan beriman kepada Rasul. Yang pertama, meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Yang keempat, meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Yang kelima, yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyatakan cinta dan rindu kepada Nabi belum cukup membuktikan kecintaan yang sebenarnya. Maka perlu kepada tindakan bagaimana untuk membuktikan keimanan kepada Rasul. Seterusnya kita akan lihat kepada tindakan yang boleh membuktikan keimanan kepada Rasul. Yang pertama, sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara melaksanakan setiap perintah Allah dengan tekun dan menjauhi dosa dan maksiat. Yang kedua, menelusuri sirah kehidupan Nabi dan Rasul dengan mendalami sirah kehidupan dan menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan. Yang ketiga, meneladani peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tekun dan cekal dalam menuntut ilmu, bersabar dalam setiap ujian yang melanda. Yang keempat, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beramal dengan ajaran dan sunnah Rasulullah dan memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, menjaga masa, tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang sia. Yang keenam, berdakwah kepada orang lain dengan mengajak rakan-rakan
untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latihan pengukuhan sila rujuk pada buku teks Pendidikan Islam tahun 4, iaitu pada muka surat 97. Jawab soalan 1, 2, 3 dan 5 sahaja. Buat di dalam buku tulis. Setelah selesai, pastikan ambil gambar hasil kerja dan hantar pada WhatsApp guru agama anda. Pastikan nama ditulis pada hasil kerja anda. Sebagai rumusan, diharapkan murid dapat mengenali nama-nama Nabi dan Rasul. Yang kedua, meningkatkan rasa kecintaan kepada Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, murid dapat mengamalkan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.